Sebagaimana yang sedia maklum bahawa Yayasan Hijrah Selangor ni dia bermula daripada 2010 bukan 2015. Bermula dengan skim mimbar, skim sel yang mana ditukar kepada nama Yayasan Hijrah Selangor ialah sebuah institusi pembiayaan mikrokredit kepada usahawan-usahawan kecil dan sederhana untuk rakyat negeri Selangor, dan bermula pada tahun 2015 ni kita setakat ni telah pun membiayai seramai 56,134 orang yang jumlah pinjaman ialah sebanyak 81,000 lebih dan dana pembiayaan sebanyak 717 juta lebih, dan setakat ni peratus pembayaran secara kumulatif daripada 2015 sampai sekarang ialah 76%. Ini termasuk yang NPL, yang mana yang pinjaman tegar yang tak dibayar, sebanyak kumulatif bayaran balik ialah 76%. Tapi kalau mengikut pada 2022, active loan pembayaran balik sangat baik, iaitu sebanyak 96 hingga 98%. Setakat ni yang kita dapat kenal pasti ialah di DUN Sungai Payang, yang mana sebanyak 3,270 pembiayaan. Ini banyak kepada industri pelancongan, dan peniaga kawasan ni kebanyakannya membuat kuih-muih, iaitu projek industri kecil dan sederhana. Daripada data yang saya dapati daripada sistem kita, ramai yang berjaya sebenarnya. Yang berjaya, yang telah daripada tak ada apa-apa dan akhirnya menjadi peniaga yang boleh dianggapkan sebagai usahawan berjaya lah. Pertama yang kita dapat ialah Puan Nurliza Aizo binti Zulkifli. Dia mula berniaga 2013. Pinjaman dia daripada 2017 10,000, 2019 20,000, 2020 50,000 dan 2021 100,000. Pembiayaan setakat ni yang kita bagi 4 kali, itu 180,000. Dia membuat produk kecantikan dan kesihatan, dan penjualan dia sampai ke 3,5 juta pada tahun 2022. Yang kedua ialah Encik Rahizan bin Omar yang buat peruncitan pembekalan gas Petronas, yang mana pinjaman dia terakhir bermula 50K, 2 kali pinjaman. Setakat ni kita dah bagi 100,000, dan 2022 ni turnover yang dia buat ialah sebanyak 10 juta. Dan ramai lagi lah yang kalau kita nak ambil dari segi kejayaan, tinggal lagi kita tak dapat bagi semua. Okay. Zero to Hero ni adalah salah satu skim daripada 7 ataupun 8 skim yang kita perkenalkan. Kita kena ingat bahawa microkredit, pembiayaan microkredit ni ialah seed capital, modal asas, di mana
orang yang tak ada modal langsung dan kita bagi peluang perniagaan. Dan salah satu daripada program yang menampakkan hasilnya ialah Zero to Hero. Setakat ni sepanjang beberapa tahun ni kita telah pun membiayai sebanyak 811 orang. Okey. Dan kita juga meletakkan satu skim iaitu rakan strategik dan syarikat penaraju. Untuk pengetahuan, rakan strategik ini adalah satu metod yang mana company menjadi anchor dan dia yang menjaga usahawan-usahawan di bawah, dan peminjam-peminjam ini bernaung di bawah mereka. Sebagai contoh, seorang produser kosmetik, barang kesihatan, dia nak mencari ejen, tetapi ejen ni tak ada duit nak menjadi ejen, maka automatically kita akan bagi kepada syarikat ni memperkenalkan ejen-ejen, dan kita membiayai ejen ini, dan ejen-ejen ini bergerak secara tidak langsung. Syarikat itu akan mendapat sales, dan untuk mendapat sales yang baik dia perlu train kepada ejen-ejen di bawah. Maka ini tujuan kita. Akhirnya the ekosistem keusahawanan itu akan berlaku daripada atas sampai ke bawah. Jadi semua akan mendapat manfaat. Kebanyakan yang mendapat pembiayaan daripada hijrah ni ialah F&B, iaitu pembekalan makanan, yang buat kek, yang buat kuih. Tetapi dalam skim yang kita biayai, bukan sahaja makanan, dia pelbagai industri, daripada servis industri, production, tourism, semua ni berlaku. Semua industri yang ada di bidang ekonomi ini memohon kepada kita. Jadi banyak skim yang kita biayai lah. Kalau nak dikirakan daripada kedapatan kita, statistik yang setakat ini, yang juga dikaji oleh IDE, satu agensi yang mengkaji kedudukan ekonomi negeri Selangor ni, kita mendapati bahawa yang telah berjaya, yang kita angkat daripada pendapatan kosong kepada 1,000 ni hampir 84% hingga 95%. Dan secara tidak langsung, bila kita memberi pembiayaan in domestic trade ni, dia akan memberi impact kepada keluaran negeri, pendapatan keluaran dalam negeri bagi negeri Selangor ini, kebanyakannya datang daripada domestic investment atau domestic trade. Kerana kita tahu bahawa bila keadaan ekonomi yang merosot ni, kemurungan ekonomi, FDI tak datang. Bukan tak datang, tetapi sangat perlahan. Maka kita perlu mengubah dari segi pergantungan kita kepada FDI ini kepada domestic trade. Sebab itu consumer base ini penting. Bagaimana kita nak melahirkan domestic trade ini menggunakan consumer trade, consumer base? Maka kita perlu menyegarkan atau menyuburkan industri-industri dalam negeri, dalam negara, seperti pembuatan makanan,
So the ecosystem yang perlu dibuat ini mesti berasaskan kepada domestic trade, dan pada saya bila berlaku perkara ini, akhirnya peningkatan pendapatan masyarakat akan naik dan akhirnya ia memberi kesejahteraan kepada negeri Selangor sendiri. Kalau nak sebut IKS tu, kita tak dapat dari segi data. Tetapi kalau peserta tu 51,000 lebih dengan jumlah pinjaman 81,000. Jadi kalau nak meletakkan sasaran tu, kita memang meletakkan sasaran supaya semua bentuk IKS ini kita bantu. Tetapi tidaklah semua yang kita bantu. Bila saya menjawat jawatan pengarah eksekutif hijrah ni, saya ubah pendekatan. Kita ada kompas, ada kompas. Saya perkenalkan kompas keusahawanan, di mana tidak guna orang ni ambil duit dan berniaga tanpa ada skill set tertentu. Kerana itu maka saya tekankan soal hijrah ini bukan sahaja memberi pinjaman, tetapi ianya juga membangunkan usahawan. Dengan wang yang kita beri, menggunakan sebaik mungkin dana yang kita beri ini, maka pastinya kita nak lihat bahawa usahawan ini berjaya daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Kerana itu kita nampak daripada pinjaman awal 1,000 dia naik kepada 5,000, daripada 10,000 naik kepada 50,000. Yang sekarang ini maksimum pinjaman kita ialah 100,000. Dulu 50,000. Tujuan kita buat ni ialah supaya kita tengok track record. Kita tengok progress dia. Jadi di sinilah kita perlu memberi latihan. Dan latihan ini secara percuma kita bagi. Tapi ada juga yang kita minta supaya datang untuk mendapat latihan ni, tak datang langsung pun. Tapi yang datang tu kita tahu bahawa mereka ini benar-benar nak berniaga, mereka nak menimba ilmu. Kerana pada saya, seorang usahawan itu tidak lengkap kalau tak ada ilmu di dada untuk mereka terus. Kerana kita kena faham bahawa dengan perkembangan teknologi hari ini, tambah-tambah kita ada IARF 4.0, di mana orang dah guna robotik, orang dah guna online, orang dah guna teknologi. Kalau kita tidak bersama dalam arus teknologi ini, maka kita akan ketinggalan. Sedangkan kita nak bersaing di peringkat antarabangsa. Kita tak nak jadi champion di peringkat kampung atau negara. Kita nak supaya mereka ini, sebagai contoh, buat kuih. Buat kuih memang kita nampak untuk kita jual tepi jalan, tapi kalau kita buat kuih, buat makanan, a good packaging. A good packaging. Bila good packaging, impression masyarakat pembeli lain. Sebagai contoh, kita ada Koperasi Hijrah yang ada 3,500 SKU, di mana semua ini adalah usahawan-usahawan hijrah. Yang baru-baru ini, dalam masa 2 hari, Koperasi Hijrah mampu menjual 3 juta di London. Kenapa? Kerana packagingnya bagus. Jadi perlu kepada usahawan ini memahami dari segi packaging, dari segi teknologi, untuk mereka bersaing. Kerana mungkin tidak semua, daripada 100 mungkin 10 kita boleh bawa mereka ni berjaya. Jadi pada kami sebagai hijrah, kami bangga with the seed capital that we give to them. They know how to use, they know how to capitalize, and then they bring up
themselves in their business. Memang daripada 2015 memang kita faham ya bahawa sebagai institusi mikrokredit ini kita juga mesti memahami agenda-agenda tertentu. Okay. Yang tak perlu saya sebutlah agenda-agenda tertentu tu. Tetapi dari segi nak menjadikan masyarakat di Selangor ni sebagai masyarakat usahawan, kita nak jadikan negeri Selangor ini sebagai negeri usahawan, maka perlu kita merancang beberapa program yang bersesuaian dengan keperluan semasa. Sebagai contoh, dulu kita hanya bagi pinjaman RM50,000, sedangkan keperluannya lebih daripada RM50,000, maka kerajaan negeri bersetuju untuk menaikkan sebagai RM100,000 yang dikategorikan dalam skim Air Lestari. Kedua, kita faham bahawa kita akan menghadapi krisis makanan 2053. Whatever you said, kita akan berdepan dengan kenaikan barangan, krisis makanan. Sedangkan negeri Selangor ini berpotensi untuk menjadi sebuah negeri agro, negeri kita panggil food bank. Dan di sinilah perlunya kepada kita membantu masyarakat, terutama golongan muda, supaya mereka melibatkan diri. Kerana potensi agro ini, pertanian ini cukup besar dan cukup luas. Dan bila kita tengok ada krisis makanan berdepan 2053 ni, maka pastinya kita mesti buat persiapan. Okay. Maka pada mereka, mungkin mereka ada tanah di kampung-kampung, tetapi mereka tak ada modal untuk memulakan program pertanian, projek pertanian. Maka di sini kami perkenalkan iAgro sampai skim RM50,000. Sebagai contoh, melalui rakan strategik dengan sebuah syarikat di Teluk Parlimen Garan, kita membuat program tanaman cendawan. Tanaman cendawan ni di peringkat negara, kita hanya menggunakan kita hanya mengeluarkan 23% daripada penggunaan negara. Jadi harapan kerajaan negeri dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ialah supaya kita menjadi pengeluar cendawan terbesar di negara. Sebab itu skim ini dimulakan. Dimulakan dan amat berjaya. Pada saya, kalau seseorang itu meminjam RM26,000 dan bayaran balik pinjaman lebih kurang RM800 hingga RM900, mereka boleh bawa balik hasil pendapatan bersih RM1,300. Pada saya itu sesuatu yang baik daripada tak ada kerja. Jadi kita tengok program ini program yang berjaya. Yang kedua, ternakan udang. Okay, kita juga ada syarikat strategik yang bersama dengan kita, di mana mereka mengambil bekas-bekas graduan daripada Universiti Putra yang berkecimpung, yang tahu ilmu mengenai peternakan udang, kita ambil dan kita bagi pinjaman kepada mereka untuk bersama dengan syarikat ini. Dan alhamdulillah setakat hari ini program ini berjaya dan mereka mampu membayar balik. Sepanjang penubuhan ni saya lihat ialah bayaran balik pinjaman yang diambil dan tak dibayar balik. Okey, itu cabaran kita. Tetapi dalam soal ini kita ada lebih kurang 100 juta lah yang daripada 2010 sampai 2016 2018 sebanyak 100 juta yang tak dibayar balik.
sebelum ini. Tetapi apa yang kita faham, kadang-kadang ada yang tak bayar balik kerana tak bertanggungjawab. Kedua, kerana keadaan di mana mungkin contoh banjir, pandemik baru ini, mereka tidak mampu untuk meneruskan perniagaan. Maka apa yang saya buat ialah kita perkenalkan skim pemulihan. Skim pemulihan ini ialah skim bagaimana kita memberi injection baru kepada peniaga ini. Kerana kalau nak mengharapkan perniagaan lama, memang mereka tak boleh bayar balik. Confirm tak boleh bayar balik. Tapi bagaimana, adakah kita nak biarkan pinjaman kita itu hapus? Kita tak boleh. Sebab ini duit rakyat. Kita perlu manage duit rakyat dengan baik. Maka apa yang saya buat ialah we give them the new injection capital. Okay? Restructuring balik pinjaman mereka dan kita counseling mereka apa perniagaan baru yang mereka nak buat. Contoh, sebelum ni mereka buat kedai tom yam. Contoh, okay? Dengan keadaan pandemik, tak ada dah. Tak laku dah kedai ni. So dia fikir mungkin dia nak buat bandar. Okay? Dan dia rasa bandar ni boleh memberi harapan baru pada mereka. Okay? They have to find the money to earn. Okay, untuk kehidupan mereka, untuk survive. Dia mesti fikir. So kita panggil mereka, kita bincang dengan mereka. So dia kena identify apa yang mereka nak buat. So kita bagi pinjaman baru, tetapi pinjaman lama kekal. So kita gabungkan sekali pinjaman baru ni dan kita restructuring balik pinjaman mereka ini dalam tempoh lain, dan akhirnya mereka boleh membayar balik sekali dengan pinjaman tu. Jadi automatically hijrah akan dapat balik. Pinjaman yang mungkin kita hapus kira tadi, kita dapat balik. Jadi setakat ni saya rasa 98% skim pemulihan kita berjaya mengembalikan mereka itu sebagai ahli perniagaan. Dan saya melihat bahawa microkredit ini, cabaran yang paling besar ialah how you manage them. How you manage them. Okay? Because sometimes ni dia anggap bila tambah-tambah dia bawa kerajaan negeri. Okay? Kalau along tu mereka bayar pula. Yang ni mereka anggap seperti is a CSR, charity, duit geran. So kita kena bagi tahu mereka bahawa this is a loan. So pinjaman. So maknanya the human management perlu ada di sini. Dan staff saya yang ada 200 orang ni, they get close dengan peminjam. Makna mereka monitor, give them talk, counselling, buat baik dengan mereka. Dan kita monitor perniagaan mereka. So cabaran yang paling besar ialah how mereka bayar balik. Sebab duit ni ialah duit rakyat. Kita kena pusing duit ni. Kita ambil duit ni untuk kita bagi balik. So kalau mereka tak bayar, macam mana? Sebab kerajaan negeri pun tidak selama-lamanya akan bantu Yayasan Hijrah ni. Memanglah perception tu ada, tetapi saya melihat as a professional, kita tak kira you parti apa pun. Dan kita di sini, kita bagi pada semua orang. India ke China, ke orang asli, ke Bengali, ke as long as mereka ni adalah rakyat Selangor. Okay? Dan sekarang ni kita mula buka kepada rakyat Selangor. Dulu rakyat Selangor yang hanya bermausating di Selangor baru layak mendapat pinjaman. Tetapi terkini dalam mesyuarat lembaga amanah, kita telah membuka ruangan. Contoh, orang di Kedah tapi dia rakyat Selangor. Adalah tidak adil kepada mereka untuk mereka tak mendapat kemudahan ini. Kerana dalam M&A Yayasan Hijrah ni ialah
dia termaktub tujuan Yayasan Hijrah ialah membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat Selangor. Kalau you berada di Kelantan, di Kedah, di Pulau Pinang, tapi you rakyat Selangor, okey, masih mak bapak ada di Selangor, kenapa tidak kita membantu mereka? So sekarang ni kita dah buka. Kita dah buka kepada luar dan pada saya perception tu nak cakap tu memang macam-macam lah. This is more on political agenda lah, macam-macam. Tapi pada kami tak kira. Yang penting pada kami ialah you mesti rakyat Selangor dan bila you nak memohon pinjaman, you kena mengemukakan pinjaman tu untuk apa. Okay? Kalau kami rasa mereka berhak dan dibantu, kenapa tidak kita bantu? Walaupun saya tak ada dalam borang saya ni pinjaman ni lima status mesti parti amanah, mesti parti keadilan, PAS ke, tak ada. Okey, DAP ke, tak ada. So kita hanya lihat mereka rakyat Selangor dan mesti ada viability of project. Kalau you nak mari nak bincang, kata nak buat benda-benda yang kami tidak yakin, kami tak bagi. Sebab kita ada jawatankuasa pinjaman yang mengkaji benda ini. Dia, okey, kalau kita lihat, bukan kita nak prejudis, okey, tetapi masyarakat India ni dari segi kebangkitan mereka sebagai peniaga ni terlalu kecil peratus. Okay. Kebanyakan mereka berada di estate-estate. Okay. Dan kita tidak nafikan India yang berniaga di Brickfield itu berjaya. Tetapi di peringkat pinggiran bandar, pinggiran kampung ni, India ni masih memang perlu dibantu. Okay. Orang Melayu dia dah ada. Dia punya banyak kemudahan. Orang Melayu ni, you pergi tekun, ada you pergi macam-macam. Dana usahawan tu dana. Tetapi Selangor, di India ni masih kurang dari segi bentuk dana yang perlu dibantu. Maka kerajaan negeri Selangor memikirkan bahawa masyarakat India ini harus diketengahkan, okay, sebagai satu kesamaan rata, okay, rahmatan bil alamin, okay, kita mesti sama rata antara satu yang susah kita kena tolong. Tak kira lah you India ke Melayu ke Cina ke, as long as dia rakyat Selangor, warga negara Malaysia yang perlu bantu, kita bantu. Dan melihat kepada sektor pembangunan usahawan ni terlalu kecil, maka perlu kita menggerakkan, sebab tu dia ada grant. Jadi orang Cina tak banyak. Orang Cina pinjaman Yayasan Hijrah tidak ramai. Saya rasa tak sampai pun 2%. Pada saya, walaupun kita buka pada masyarakat Cina, saya punya pemahaman bahawa mungkin masyarakat Cina kebanyakan tidak memerlukan dana ini. Dan mereka mungkin ada dana sendiri pun kita tak tahu. Tapi masyarakat Melayu dan India perlu kita bantu. Jadi nak dengki tak boleh lah kepada masyarakat India ni. We have to bring them, okay, to support them, untuk orang panggil kebersamaan. Kita jangka 20-30, okay, mungkin 8 tahun lagi, masyarakat tidak lagi akan kebanyakannya membuat urus niaga ini secara fizikal. Okay. Semuanya online. Sebab kita tengok Lazada, Shopee, dah orang anak-anak muda sekarang tak pergi dah ke restoran. Grab. Okay. Online beli makanan. So they willing to pay extra money as long as keselesaan. Teknologi yang ada ini ialah memperlengkapkan keselesaan kehidupan.
Maka kita juga perlu berubah. Sebagaimana saya kata tadi, usahawan hijrah ini perlu berubah untuk meletakkan diri dia dalam marketplace. Sebab itu, Selangor kita ada melalui Seldec marketplace. Dan kami sedang berbincang dengan beberapa marketplace untuk kita ketengahkan produk-produk kita. So, pada saya, masyarakat peniaga IKS ini yang mengambil dana dengan hijrah menjadi peserta hijrah harus alert bahawa mereka perlu berubah. Tak boleh lagi nak jual secara fizikal dan mereka perlu ada dalam marketplace. Dan kita akan membantu mereka secara percuma untuk kita meletakkan advertisement produk mereka dalam marketplace itu. Sebab tu kita ada post system, kita ada delivery. So we introducing banyak benda supaya memperlengkapkan diri kita dengan teknologi terkini. Okay. Kerana tu climate change ni bukan berdepan. Kita dah menghadapi climate change ni. Okay, contoh banjir tahun lepas. So ia memberi kesan yang cukup besar kepada peniaga saya. Ada bengkel yang perlu dibuat semula, ada kedai perabot yang habis, tempat-tempat warung dimusnahkan oleh banjir. Itu satu hal dari segi cuaca. Dan dalam masa yang sama, kita tengok pandemik berlaku. Okay? Sekarang ni endemik. Okay? Kita tak tahu ni. The virus ni, dunia moden ni macam-macam. Mungkin hari ni coronavirus dah tak ada. Maybe tomorrow ada virus baru. Sesemua ini harus perlu kepada peserta hijrah ini ialah pertama, you kena alert. Okay. Dari segi mereka perlu ada daya tahan. Okay. Jati diri. So mereka perlu membuat perancangan. If this thing happen, what you should do. Okay. Ini untuk soal peserta. Pada kami juga alert. Kerana itu kita last year kita bagi moratorium. Kerajaan pusat tak bagi moratorium pun. Tapi kita mendahului. Kita bagi 3 bulan moratorium selepas banjir. Okey, pandemik kita bagi moratorium selama 3 bulan. Banjir kita bagi, saya ingat 3-4 bulan. So, untuk mereka bernapas. Okey, kita faham benda ni. So, we might be losing 15 juta. Saya ingat masa kita bagi moratorium untuk banjir, kita rugi. Kita bukan rugi lah. Kita hilang pendapatan sebanyak 15 juta dalam tempoh tu. Tapi mereka, alhamdulillah mereka bayar balik. So untuk mereka bernapas. Okay. So they restructuring balik kehidupan mereka, kita faham. So kalau banjir baru ni, contoh, okay, dah lah nak baiki rumah, nak beli perabot baru, dah tiba-tiba you kena bayar pula pinjaman. Pada kami, you tekan macam mana pun, dia orang tak boleh bayar. So orang kata kita ada ihsan lah sikit untuk pada mereka. We lost money, but it's okay. Ini penghidupan pada saya. So mereka harus buat perancangan, kami juga membuat perancangan. Dan dulu pegawai kami ni tak pernah pergi ke luar negara. Pertama kali saya hantar saya punya CEO dengan pegawai dan bersama dengan Koperasi Hijrah ke London, iaitu Hari Selangor. Itu yang saya kata bahawa
melihat kepada packaging kita yang bertaraf antarabangsa. I'm proud that kita sudah mampu meletakkan packaging kita bersama bersaing dengan pasaran global. Okay, we can go to the supermarket di London. Kita boleh pergi ke supermarket di Paris, di New York. So, apa yang kita nak lagi? So, alhamdulillah, bagaimana saya kata, dalam masa 2 hari, sales agreement Koperasi Hijrah menggunakan produk usahawan hijrah ini RM3 juta. Untuk Koperasi Hijrah saja. So, perancangan ini kita teruskanlah. Sebab saya kata kita tak mau jadi jago kampung. We need to bersaing di peringkat antarabangsa. Dalam rancangan Selangor 1 ni, kita berada dalam teras 2, iaitu meningkatkan keadaan sosial, kesejahteraan melalui pembangunan usahawan. So, kita menggunakan teras ini sebagai landasan kepada kita untuk kita bergerak. Saya memohon supaya rakyat Selangor yang bercita-cita untuk menjadi usahawan, berniaga, datang ke Hijrah. Kita sedia membantu semua pihak untuk mendapatkan pinjaman dan kita akan bantu sebaik mungkin. Yang penting, perniagaan itu mestilah bagus dan meyakinkan hijrah, dan yang paling penting ialah peserta-peserta kena bayar pinjaman tu balik, kerana duit ini untuk kita gunakan membantu peserta-peserta yang akan datang. Saya mengharapkan hijrah ini, Yayasan Hijrah ini menjadi satu institusi mikrokredit yang terulung, bukan saja negeri Selangor tetapi di negara, malah di peringkat Asia Pasifik. Kerana di sinilah perlunya kesabaran, perlu satu pemikiran di luar pemikiran di luar kotak pemikiran untuk kita melihat menjangkau. Hari ini kita mungkin berada di Selangor. Bulan lepas, dua minggu lepas, kita mula buka di negeri-negeri lain. Kemungkinan besar, next 3 years, 4 years, terbuka kepada luar daripada negara. Kerana kita tengok Grameen Bank, daripada NGO yang memperkenalkan mikrokredit di Bangladesh, sekarang mereka memiliki sekolah, hospital, hartanah, based on mikrokredit. Indonesia dengan menggunakan mikrokredit, sebuah bank dia tak perlu kepada peminjam-peminjam yang besar. Dia hanya menggunakan mikrokredit, tetapi dia menjadi sebuah bank yang kukuh. Okey, saya tak perlu sebut bank apa. So kita juga sama. Okey, kita mungkin bersaing dengan tekun nasional, mungkin. Tetapi pada saya itu persaingan yang baik. Okey, kerana kita memperlengkapkan antara satu sama lain. Apa yang kita tak dapat bagi pinjaman, kita salur kepada tekun. Dan dalam masa sama, saya ada perancangan, iaitu kita work together dengan SME Bank, dengan bank-bank komersial lain, di mana kita tidak mampu untuk mengeluarkan pinjaman lebih pada RM100,000, tetapi kalau peserta kita ini berjaya, maka graduate daripada hijrah, kita hulurkan kepada bank-bank lain sebagai reference kepada mereka bahawa yang menyertai hijrah ini telah berjaya. Hanya mereka perlu kepada kelangsungan modal yang baru, maka pergi kepada bank. Jadi harapan besar saya ialah Yayasan Hijrah ini menjadi satu institusi yang unggul dalam mikrokredit dan pembangunan usahawan negeri Selangor dan negara. Terima kasih.